A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selaku pengurus majlis, kepada Presiden Puspa Profesor Dr. Azizah Hamzah, kepada Tan Sri Tengku Ghazali Hamzah yang pertama kali saya berjumpa beliau secara berhadapan macam ni, selalu dengan dalam paper, dalam TV saja. Penasihat Puspa Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah atau Tok Nik, juga pertama kali saya berhadapan macam ni dengan beliau. Dan kepada Profesor Halijah, kepada Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Inilah pertama kali saya berhadapan bersama golongan Datuk Datin, ketua ni yang orang kata apa, yang hebat-hebat ni, ya. Saya sebenarnya dapat Profesor 2020 Mac. Jadi sebelum dapat Profesor, saya tidak menyerahkan diri saya duduk dalam ofis saja, ofis mengajar. Saya minta UAE jangan bagi jawatan pada saya nak membaca dan menulis. Jadi apabila dah dapat Profesor ni, banyak sangat yang saya kena keluar dalam media sosial dan sebagainya. Walaupun saya tidak tahu macam mana nak handle FB dan YouTube. Semua tim yang buat. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya terus kepada tajuk kita yang diberikan oleh pihak penganjur pada hari ini, iaitu wanita pembina ummah, pengalaman ummahatul mukminin dan cabaran kini. Bila diberi tajuk ni, saya beranggapan semuanya adalah perempuan sebab dia adalah Puspa. Jadi bila saya sampai tadi, ada lelaki. Oh, Masya Allah, saya kena tune sikit saya punya ceramah ini. Jadi kalau tengok daripada slide tu, Puan Azizah dah tengok slide tu kan. Jadi semuanya itu berkisar kepada Ummul Mukminin, wanita pembina ummah, pengalaman ummahat al-mukminin dan cabaran kini. Saya datangkan kepada tuan-tuan daripada surah Al-Ahzab ayat 32. Mungkin next slide please. Okey. Wanita pembina ummah kali ini memaparkan 3 tokoh terkenal wanita mukminat hebat sepanjang zaman. Mereka ialah Fatimah Al-Fihri dari Maghribi, lahir sekitar 800 Masihi, digelar sebagai ibu intelektual Morocco. Yang kedua, Zubaidah Ja'far Al-Mansur dari Iraq, lahir sekitar 145 Hijrah bersamaan dengan 800 Masihi. Dan ketiga, dia adalah pemikir hebat kerajaan Abbasiyah. Dan ketiga ialah Zubaidah Putri Melayu Champa, ataupun dikenali sebagai Dewi Nareswari dari Champa, digelar sebagai wanita Mesir sekitar 1350 Masihi, sebab dia berkahwin dengan Razana Abidin sekitar 1355 begitu. Jadi pilihan ini saya mengambil 2 daripada tanah Arab, seorang daripada alam Melayu. Kenapa ia penting? Kerana mereka itu semua beragama Islam. Mereka beragama Islam dan mereka berhijab. Jadi next slide please. Kita datangkan dengan surah daripada surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa kunna qawlan ma'rufa. Next slide. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk kepada kamu. Dan sebaliknya, berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan. Jadi maksud ayat ini sungguh mendalam sebenarnya, dan kita dapat banyak tafsir-tafsir cuba mentafsirkan ayat ini. Saya ambil terjemahannya sahaja. Ya, apa yang dimaksudkan di sini ialah ini ditujukan kepada wanita-wanita yang isteri Rasulullah SAW, minta dijaga akhlaknya,
dijaga cara pemakaiannya, dijaga cara bercakapnya. Ya, saya melihat ini penting supaya kita menjadi seorang yang ada personality dan ada credibility. Ya, ia meletakkan kita sebagai seorang yang akan menjadi rujukan kepada orang jika kita dapat menjaga adab dan sopan itu dari sudut perkataan dan sebagainya. Jadi justru kita pergi kata siapakah Fatimah Al-Fihri. Mungkin next slide. Fatimah Al-Fihri dilahirkan dari permulaan yang sederhana pada tahun 800 AD. AD maksudnya Masihi, di Tunisia ketika zaman moden. Al-Fihri dipuji kerana mengasaskan masjid, perpustakaan dan Universiti Al-Qarawiyyin di Fes dengan wangnya sendiri pada tahun 859 Masihi. Menamakan institusi pendidikan terobosan itu sempena kampung halamannya. Universiti pertama di dunia, Al-Qarawiyyin itu merupakan universiti pertama di dunia dan institusi pendidikan pertama yang menganugerahkan ijazah. Makna waktu itu tak ada lagi satu institusi yang menganugerahkan ijazah. Tetapi beliaulah yang mula-mula menganugerahkan ijazah melalui universiti itu, iaitu ijazah Al-Qarawiyyin. Ia merupakan salah satu universiti yang paling berpengaruh dan mengagumkan dalam sejarah, terutamanya memandangkan keadaan masyarakat pada abad yang ke-9 pada ketika itu serta tempat wanita dalam masyarakat tersebut. Dan kalau diikut dari timeline sejarah, antara produk daripada Universiti Al-Qarawiyyin adalah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun merupakan produk Universiti Al-Qarawiyyin yang diasaskan oleh seorang wanita, iaitu Fatimah Al-Fihri. Dan begitu juga Al-Mawsini, yakni seorang pemikir Yahudi. Pemikir Yahudi yang banyak menulis syair-syair Arab tetapi dalam bahasa Yahudi. Ini berasal yang keluar daripada universiti ini. Saya ingin kongsi sikit bagaimana Fatimah Al-Fihri ini berjaya membina masjid, library dan sebagainya ini. Dia sendiri yang pergi ke tempat masa pembinaan tu. Dia sendiri pergi dan dia ni tak ambil duit pada orang lain. Dia keluarkan duit daripada poket dia sendiri. Dia merupakan anak seorang pedagang biasa, tapi ayah dia bila hampir ketua tu dia dapat banyak rezeki. Jadi dia meninggalkan 2 orang anak perempuan, iaitu Fatimah Fihri dengan kakak dia. Fatimah Fihri menggunakan semua wangnya untuk membuat universiti ini. Dan dia pergi sendiri bekerja bersama-sama dengan pekerja-pekerja nak letak batu bata tu. Dia kata habis tangan-tangan dia semua, kuku-kuku dia kena siluk dan sebagainya. Begitu semangat dan jujur dia dalam membina universiti ini. Hasil daripada kejujuran itu, dia tak nak sedikit pun daripada tanah sebelah tu. Dia cari tanah bina dan tanah sebelah tu dia tak nak ambil pun. Apa yang dia buat nak dapat dulu kan tak ada yang Eastern punya batu. Jadi dia kena korek tanah ataupun pasir untuk membina bongkahan tu. Jadi dia terpaksa korek dalam sampai ke dalam ke bawah untuk mendapatkan tanah tu. Maksudnya di sini dia tak nak ambil satu sen pun dari tanah sebelah. Dia nak hak dia sendiri, tanah hak dia beli. Itu tengok pembinaan peringkat awal yang benar, maka dia menghasilkan satu bentuk yang besar sesudah itu. Kemudian Al-Fatimah ini juga dia pernah berkahwin. Tetapi setiap kali dia berkahwin 2 kali. Pertama dia kahwin, suami dia meninggal. Lepas dia kahwin, suami meninggal. Kemudian dia berkahwin kali kedua, suami juga meninggal. Lepas suami dia meninggal, kali yang kedua meninggal tu, yang ayah dia pun meninggal. Jadi maksudnya dia tidak ada tanggungjawab lah dari sudut kepada suami ataupun anak. Dia tak ada anak. Ya. Jadi kakak dia telah bina masjid dekat Andalus. Jadi mereka ini pemikir untuk meletakkan ummah di satu tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Next slide. Kemudian kita pergi kepada Zubaidah Ja'far Al-Mansur. Siapakah Zubaidah Ja'far Al-Mansur? Zubaidah dilahirkan pada tahun 149 Hijrah di Mosul, Iraq.
Beliau merupakan isteri kepada Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid dan cucu kepada pengasas negara Abbasiyah iaitu Abu Ja'far al-Mansur. Zubaidah pernah pergi haji bersama suaminya al-Rashid dan dia menyaksikan penderitaan jemaah dalam perjalanan dia untuk mendapatkan air. Lalu dia mengarahkan jurutera membuat kajian untuk menjimatkan air. Macam mana nak sediakan air kepada jemaah. Sebab tu dinamakan dia Saqiyatul Ma' lil Hajjaj. Dia adalah pemberi air kepada orang-orang mengerjakan haji. Ini nama timbangan dia. Kemudian kita tengok dari sudut, maka projek itu pun bermula dan jurutera telah menghubungkan saluran air ke sumber air di pergunungan. Dan mereka menghubungkannya dengan Ainul Halim dekat Mekah. Dan air itu dialurkan sejauh 10 batu sehingga sampai ke jemaah Islam. Zubaidah membina banyak masjid dan membina telaga serta kolam sepanjang jalan dari Baghdad ke Mekah. Zubaidah ini disebabkan dia keturunan bangsawan, keturunan raja-raja, dia ada duit. Dia ni bila dia bincang dengan jurutera kata, Zubaidah, dia kata banyak ni kena guna duit ni. Tak apa, kau nak berapa duit? Semua aku boleh bagi. Jadi dia membina satu terusan daripada Iraq ke Mekah itu sampai hari ini ada. Tetapi mereka tidak bangunkan, dah ditutupi oleh debu pasir-pasir yang kan pada pasir kan tu mereka tak jaga dah gitu. Tapi kalau dulu saluran Zubaidah lah yang membantu memberi minum kepada para jemaah haji yang daripada Iraq ke Mekah itu. Ya. Dulu kalau ada air dekat padang pasir, orang tu akan jadi ketua atau kabilah ataupun haji. Sebab itu Nabi Ismail AS apabila kaum Jurhum datang daripada Yaman untuk terjumpa Zamzam itu di Mekah itu, mak dia kata apa? Siti Hajar kata apa kepada orang yang datang Jurhum tu? Dia kata, kamu boleh tinggal di sini. Bila orang tu minta, boleh tak kami nak duduk kat sini sebab sini ada air? Boleh, kamu nak tinggal di sini. Tapi setiap kali kamu nak guna telaga ni, nak ambil air, kena minta kebenaran daripada aku. Ini bermaksud orang yang tinggal di padang pasir, kemudian ada air ataupun osis di situ, merupakan ketua kabilah atau raja. Sebab dia air di padang pasir itu lebih mahal daripada emas. Itu. Kemudian projek itu bermula, maka Zubaidah membina banyak masjid dan membina telaga serta kolam sepanjang jalan itu. Selain pada itu, beliau juga adalah pemikir apabila memberi cadangan bahawasanya di keliling beliau itu dia pelihara 100 orang budak perempuan yang hafal Quran. Jadi di setiap hari Jumaat di istana itu mereka mengaji. Baca Quran, budak-budak ni yang baca. Dia pelihara. Kemudian dia juga suka binatang. Dia ada beberapa ekor monyet cerita. Dan monyet itu ada 30 orang pegawai yang jaga monyet itu. 30 orang pun beri makan dan bagi makna monyet istana. Dia suka binatang dan dia suka kepada budak-budak yang hafal Quran tadi. Jadi kalau rumah dia tu penuh dengan orang baca Quran setiap kali Jumaat. Kemudian next slide. Okey, kita pergi ke tokoh yang ketiga iaitu Siti Zubaidah Puteri Melayu Champa. Jadi di sini kita dapat naskah syair Siti Zubaidah Perang Cina. Ini bukan kisah mitos ya, ini kisah benar Siti Zubaidah ni. Kemudian kita dapati ada mahkota milik kerajaan Champa ni. Memang kerajaan itu sebuah kerajaan yang kuat dan kaya. Dan inilah gambaran Siti Zubaidah. Sebab Siti Zubaidah ni pandai baca Quran. Dia ialah anak kepada seorang raja. Disebut situ ada dua pendapat. Ada mengatakan ayah dia adalah pendeta tapi ulama. Maknanya orang alim, raja tapi dia menjauhkan daripada pentadbiran. Dia mengasingkan diri dia di kawasan terpencil di pulau dan dia ingin mendalami ilmu agama. Dan Zubaidah ni dia ajar ilmu agama dan bacaan Quran dengan baik sekali. Pendapat yang kedua mengatakan dia ialah anak Raja Bahabasa. Anak Raja Bahabasa. Siapa Bahabasa? Dia adalah dulu kawasan Kera itu
Kera itu Gerahi kan, antaranya Gerahi. Gerahi itu ada seorang puteri bernama Adruja Wijaya Malasina. Kami dalam tim 10 Views nak buat filem untuk Adruja Wijaya Singa ni. Jadi itulah rasa perlu diberitahu juga di sini sebab takut ada orang nak sponsorkan projek ni. Kru semua dah ready dah semua, cuma dana. Itu. Jadi kita nak perkenalkan pakaian Melayu tapi dalam bentuk muslimah. Dia punya penerbit dia Haji Nur Azhar. Saya selaku eksekutif producer jugalah bersama dengan dia penasihat. Jadi saya cuba war-warakanlah di sini bersama di hadapan tuan-tuan sebab kita kena ada satu filem yang setakat hari ini saya dah mencari filem kepewiraan orang Melayu. Kita dah ada Mak Kilau, tapi Mak Kilau itu dia tidak melibatkan pentadbiran. Dia adalah pahlawan, tapi ini Adruja ini melibatkan pahlawan dan pentadbiran dengan istana dan sebagainya. Jadi kena ada satu supaya generasi kita tidak lupa tentang sejarah leluhur mereka. Ya, itu announcement sekejap itulah sejarah. Okey. Jadi balik kepada ni, siapakah dia? Itulah dua pendapat itu tadi. Ya, dua pendapat itu tadi. Kalaulah sekiranya beliau merupakan anak Raja Bahawasa, maknanya dia merupakan anak saudara kepada Adruja Wijaya Malasina. Ya, anak saudara. Jadi dia berkahwin dengan Raja Zainal Abidin ataupun Che Bonga. Sebenarnya bila saya orang bahasa macam Datuk Nik, tapi Datuk Nik lebih lagi lah, kita masih junior lagi. Jadi bila kita baca catatan orang Inggeris, Western scholars yang tulis pasal Funan, Campas, Ketikera, kan, Langkah Suka, sebenarnya bila kita nampak tu mereka ambil daripada sources, China sources ni dia buat based on their pronunciation, Sino-Vietnamese, Sino-Japanese, Mandarin. Bila dia tulis sources, sebagai contohnya dia tulis Mokte, M-O-K-T-H, Mokte. Ni Mokte ni kita Kelantan kan, Mokte, tapi dia punya Sino tu tuanku, dia tulis Mokte. Okay, so lepas saya baca lagi ada nama Jantan, dia ada Sino pronunciation Jantan. Dia cerita pasal Funan, Campa. Jadi ni Jantan ni, dia panggil Jantan. Kemudian saya jumpa lagi dia tulis Ishan, kita dulu kan nama dia ini tok saya pernah menarangi nama budak tu nama Isyam, tapi dia panggil Isyam. Maknanya mereka menggunakan pronunciation itu. Jadi saya cadangkan pada DDP hari itu, pada Prof Awasarian, minta buat daftar kata Prof Nik, daftar kata Campa Melayu ni, perkataan Campa Melayu dengan Melayu moden. Bahasa adalah scientific discovery. Kita boleh tahu asal-usul kita. Orang lain duduk negara dia duduk tulis kata pasal kita. Dia duduk tulis pasal kita untuk KPI dia. Kita lah yang duduk sini. Ini bahasa saya ni. Bahasa kita kan. Rupanya kita dulu Kelantan ni adalah kerajaan besar dan kaya. Besar dan kaya. Emas dan bentuk bar tu tiap-tiap hari letak dalam telaga. Mereka dalam telaga. Kaya sungguh. Kalau ikut buktinya, Prof, tuan-tuan dan puan-puan, saya bincang dengan Prof Mokhtar. Saya pergi Sungai Batu kan, besi tu memang, batu tu memang besi, bukan batu, bukan tanah, memang besi. Dia punya tu berat. Kemudian relau tu Prof Mokhtar kata daripada Sungai Batu 1000 kilometer lagi dari Sungai Batu ke atas
mana dia ke Kerak, ke Patani, penuh dengan relau untuk leburkan besi dan mungkin emas juga. Daripada Sungai Batu nak ke Jerai tu, dia punya ada perdu tu situ, dia punya dam tu kan. Dia kata kalaulah keringkan dam perdu tu, timbul beribu-ribu relau. Relau tu ada dah orang kampung tu tanam serai dalam tu. Tak tahunya kita nilai relau tu. Dan Turingi tu saya tengok sendiri ada dalam lebih 2 juta. Sedangkan di Perancis hanya jumpa 20 ketul. Kita ada lebih 2 juta. Tapi kenapa kita tidak diberitahu kepada dunia kita pakar besi? Itu tak sih. Jadi benda-benda begini boleh menaikkan semangat bangsa kita dan semangat generasi-generasi baru. Ya, saya pergi di Sungai Batu itu pun satu, dan ada lagi 36 ekskavasi tempat tak dibongkar lagi. Prof Mokhtar hanya gali satu tempat tu jumpa Prof Zah. Saya jalan pun tak agak luasnya satu tempat ekskavasi. Ada 1000 kilometer lagi ke atas. Prof Mokhtar kata kalau saya lahir 5 kali lagi pun tak habis nak kaji. Itu yang bila dia panggil jumpa untuk terangkan pasal alam Melayu. Saya ni bukan saya bidang sejarah bahasa. Jadi bila daripada kita daripada atas, bila kita daripada Nabi Adam, saya buat genealogi 8 kali 5 kaki itu. Jadi kita nampak, oh kat situ langkah suka, kat keturah situ. Jadi tak susah lah kita nak tahu info-info tu. Even perkataan kalah itu pun sendiri, kalah, C-A-L-A-H kan, itu nama Kedah dulu, dipanggil oleh orang Arab. Sebenarnya terdapat dalam inskripsi Assyria oleh Raja Asyurbanipal pada 1300 BC. Maknanya, tapi bila kita baca catatan daripada Biblical Studies, dia tak kata kalah itu dekat Kedah. Dia akan kata kalah itu tepi sungai Jajelah dekat Mesopotamia tu lah. Mereka hanya based on literature, bukan based on ekologi. Sebab masa tu Prof Mokhtar tak jumpa lagi dekat tu besi semua. 2007 baru jumpa. Jadi maksudnya info-info dalam sejarah itu sudah berubah. Maksudnya di sini kita ini pernah ditawan, dijajah oleh Mesopotamia dalam bentuk knowledge transferring. Mereka ajar nak buat besi, nak lebur besi. Sebabnya kalau tengok Turingi itu, dia punya sentimeter dia punya panjang pendeknya tak berubah sebanyak 2 juta lebih itu. Hebatnya dia punya engineering dan supervisor dia. Siapa yang supervisor? Kita ke? Orang kita ke? Ataupun mereka ajar orang kita? Banyak benda-benda yang kita akan masih lagi kita nak bongkar. Itulah dalam ceramah dengan DBP dan sebagai pembela NGO Melayu, mereka nak minta dana daripada kerajaan lah khususnya, dapatkan untuk excavate lagi kan sini. Yang 36 tu Prof Mokhtar dah scan dah. Sebab saya satu je, saya nak inskripsi. Tak ni, saya nak inskripsi kita jumpa, kita tahu siapa kita. Inskripsi yang saya baca dalam artikel Berlinan, tak mana Prof Zah kita terlebih sini, untuk sini, kita jumpa ada Cak Moho. Penulis Western Scholar tu kata itu adalah tulisan Pallava. Saya sebagai orang kajian simbol ancient, ini bukan Pallava, ini tulisan Rudiment tu tulisan Viking. Maksudnya ni, betul lah apa disebut oleh Al-Biruni. Dia kata besi kalah itu menjadi kegilaan orang daripada Rusia, Viking, Rom, Byzantine, Persia, Arab apatah lagi datang ambil besi untuk buat pedang syarbukan. Itu. Jadi saya buka di sini sikit-sikit ni supaya sini Datuk-Datin tu kita nampak pentingnya untuk kita bongkar balik, supaya kita jumpa inskripsi. Saya harap sangat jumpa inskripsi rencong dan sebagainya. Itu. Kita back kepada kita. Sampai ke berapa puasa? Okey, sebelum ni
Jadi apa yang disebutkan tadi ialah tentang 3 orang puteri itu. 3 orang puteri itu merupakan, saya rasa, sebagai pemangkin kepada Islam satu, dan kepada orang Melayu. Saya datangkan Puteri Siti Zubaidah daripada Campa itu yang telah menyelamatkan suaminya, menyamar sebagai lelaki untuk menyelamat suaminya dengan daripada Dai Vietnam itu, ya, pergi ke Yunan dan sebagainya. Dan saya rasa setakat itu, Prof. Zah. Kalau ada apa-apa persoalan ke apa? Pandangan Profesor yang mengatakan bahawa ada kedapatan betul-betul emas yang dibaling dalam telaga. Betul kan? Saya rasa dengan teknologi yang ada pada hari ini, saya sebenarnya I'm using one equipment called GPR. This GPR can be taken. If you can find the location, we can use this technology to detect the gold that you are mentioning. Is it possible? Just a question. Thank you. Possible. Okey, saya ingin kongsi sikit balik pada soalan tuan tadi. Itulah saya kata berjumpa berbagai pakar dalam ni kan, orang hebat-hebat ni ada dalam ni. Jadi saya buka sikit. Sebenarnya ada catatan selain daripada di Campa, di Langkasuka, dekat Ledang. Ledang itu adalah OP. Dalam buku catatan daripada seorang sarjana Universiti Melaya, dalam bahasa Inggeris buku itu, dia tulis 60 km mining gold was abandoned. 60 km, the huge mining gold was abandoned. 60 km pusat pelombongan emas telah ditinggalkan. Bila bertarikh beribu-ribu tahun, kita dapati bahawasanya ada kesan takik kapak pada batu-batu itu. Batu-batu itu sebenarnya gold ni ada dalam 2 keadaan. Dia ada dalam bentuk flakes, boleh ambil macam tu je. Yang kedua dalam bentuk dalam quartz. Quartz ini dalam quartz itu dia ada wing. Nak ambil emas dalam quartz dalam wing itu dia kena guna kapak paling kecil sekali. Sebab itu dia kena guna mata dalam kapak dalam 0.3 mm baru dapat korek benda tu. Dan kesan takik tu masih ada lagi dekat Ulu Jemput, di kawasan Bukit Raja tu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, ini dah terkeluar daripada tajuk kita dah kok. Dekat kawasan di Ulu Jempol itu, di atas, saya naik bukit juga, tapi sekali tu je lah, tak ada dah naik atas sini naik. Ada 3,000 makam. Tasik 3,000 makam yang tak diusik. Ada batu lagi. Saya tanya, kok batu yang jadi secara natural? Tak, dia memang batu nisan. Itu maksudnya di sini, betul lah pada 6,000 tahun yang silam semenanjung Malaysia dalam laut. Ini ada bukti geological dalam laut. Dan disebabkan itulah kita ni, sebenarnya Malaysia ni dan Sumatera sekali, banyak emas. Kita ada besi, kita ada emas, kita ada batu-batu permata. Dia berlaku proses magma dalam laut tu beribu-ribu tahun. Ini saya dah bincang dengan Prof. Mokhtar dan beberapa orang lagi. Dan bila dia naik, dia membawa benda tu. Itu. So, itu saya sudah terjawab. Boleh. Boleh. Sebab tu kita sentiasa dijajah. Sebenarnya penjajah bukan nak ke kita. Dia nak apa ada kat negeri kita. Dia tak segan kita. Dia nak apa ada kat negeri kita. Sebab tu Siam sempat serang sampai ke Muar, tapi tak berjaya kan. Dia sempat serang sampai ke Muar, tak berjaya.
Kenapa? Dia tahu dekat kawasan Muar tu penuh dengan emas. Orang Melaka boleh buat emas kan, kita tahu. Boleh buat emas, campur sikit tanah tu pun jadi emas. Kaya ni kita. Okey. Gitu lain ni. Kita nak buka sikit kita punya history kan. Saya Muhammad Abu Abdullah, salah seorang pengkaji sejarah dalam spesifik dalam Persekutuan Melayu dan Tamadun Islam dan juga jarak sihat. Dan saya pernah bekerjasama dengan Istana Kelantan untuk menerbitkan buku-buku sejarah Kelantan dan juga dengan Atma Isu Alam dan Tamadun Melayu. Dan emas ini sebenarnya bidang saya juga. Bidang saya ada satu nama ni exploration, pelayan gold mine Berhad. Okey. Back ribuan tahun dahulu, Semenanjung Tanah Melayu, kalau di dalam kitab Ibadah dipanggil Suwarna Bumi. Apa itu Suwarna Bumi? Semenanjung emas. Semenanjung emas ya. Dan di dalam bahasa dalam Yunani kuno dinamakan the Golden Channel Sea. Sama juga semenanjung emas. Itu saja yang disimpulkan. Jadi kita boleh buat forum next lah. Kalau baca buku catatan Western Scholars, mereka masih mencari-cari kat mana OP dan OP tu. Okay, saya tambah lagi satu kan. Okey. Sebenarnya semenanjung emas ini bermula daripada Telukan di Thailand. Central Bank dia sampai ke Mount Oke. Central Bank. Itu adalah kawasan. Dan saya estimate unexplored mineral termasuk gold semua lebih daripada 10 trilion. Lebih daripada 10 trilion. Okey, saya ambil satu simple saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kawasan Lombok Bijih di Ulu Tembeling yang telah digali oleh pihak British seluas 2,000 ekar sahaja. Kalau dinilai sekarang ni biji timah itu bernilai 1 trilion. 2,000 ekar sahaja. Baikkan Lebah Kelang ni berapa ribu ekar. Dan jangan lupa di dalam biji tin mining tadi 20% adalah gold. Esrak di London 20% adalah gold. So kalau 1 trilion berapa persen? Sebab itu Cik Bukhari, Nabi Sulaiman tak sampai sini. Ya,